Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan membicarakan berkaitan dengan bidang fiqh pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu yang bertajuk Faraid di dalam Islam. Baiklah murid-murid, pada kali ini Ustaz ingin membicarakan berkaitan dengan perkara asas yang mesti anda tahu berkaitan dengan tajuk ini. Baiklah murid-murid, di dalam memahami berkaitan dengan tajuk Faraid di dalam Islam ini, ada beberapa istilah yang mesti anda tahu dan faham agar anda dapat memahami tajuk ini dengan baik secara asasnya. Baiklah murid-murid, istilah yang pertama di sini yang ingin Ustaz ceritakan ialah berkaitan dengan istilah Ashabul Furud. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan Ashabul Furud ini? Perkataan Al-Furud adalah merupakan jamak daripada perkataan Al-Fardu yang bermaksud ketetapan atau kewajipan yang telah ditetapkan pembahagian harta kepada mereka tertentu dan tidak boleh diubah sama sekali mengikut syarat-syarat tertentu. Baiklah murid-murid, mereka itu adalah terdiri daripada 12 orang, iaitu 9 orang disebut di dalam Al-Quran, manakala 3 orang bakinya adalah berpandukan ketetapan hadis dan ijma'. Jadi, itulah mereka yang kita gelar sebagai Ashabul Furud ini, iaitu yang bermaksud waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang ditetapkan oleh syarak, iaitu sama ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ataupun juga secara ijma' ulama'. Baiklah murid-murid, seterusnya murid-murid, istilah asabah. Apakah yang dimaksudkan dengan asabah? Asabah ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada Ashabul Furud. Baiklah murid-murid, siapakah dia murid-murid Ashabul Furud tadi? Jadi di sini Ustaz ingin sebutkan mereka ialah yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga ibu, yang keempat bapa, yang kelima anak perempuan, yang keenam adik-beradik perempuan seibu sebapa, yang ketujuh adik-beradik perempuan sebapa, yang ke-8 adik-beradik lelaki seibu, yang ke-9 adik-beradik perempuan seibu, yang ke-10 datuk lelaki sebelah bapa,
iaitu waris gantian bapa. Yang ke-11, datuk perempuan sebelah ibu, iaitu waris gantian ibu. Dan yang ke-12 ialah cucu perempuan daripada anak lelaki, iaitu waris gantian bagi anak lelaki. Jadi itulah yang merupakan ashabul furud. Maksudnya di sini ashabah ini ialah orang yang akan menerima ataupun waris yang akan menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada mereka, iaitu ashabul furud yang telah Ustaz nyatakan tadi. Baiklah murid-murid, ashabah ini pula terbahagi kepada 3, iaitu ashabah bin nafsi ataupun disebut juga sebagai ashabah bin nafsihi. Yang kedua, ashabah bil ghaib. Dan yang ketiga ialah ashabah ma'al ghaib. Baiklah murid-murid, kita tengok jenis ashabah yang pertama, iaitu ashabah bin nafsi ataupun disebut juga sebagai ashabah bin nafsihi, iaitu semua harta pusaka diwarisi semua dengan sendirinya. Maksudnya di sini ialah semua harta pusaka sepeninggalan si mati diwarisi semua dengan sendirinya. Maksudnya mereka yang mendapat ashabah bin nafsi ini adalah mengikut kepada syarat-syarat tertentu, iaitu di dalam pendapat yang lain menyebut mereka terdiri daripada 15 orang, iaitu termasuk 3 orang daripada ashabah sababiyah. Baiklah murid-murid, siapakah ashabah bin nafsi ini? Mereka ialah bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung, dan anak lelaki bapa saudara sebapa. Jadi mereka inilah yang merupakan ashabah bin nafsi. Maksudnya semua harta pusaka diwarisi semua dengan sendirinya. Maksudnya mereka ini akan mendapat semua harta daripada peninggalan si mati. Baiklah murid-murid, jenis ashabah yang kedua ialah ashabah bil ghaib. Apakah dimaksudkan dengan ashabah bil ghaib? Ialah baki harta pusaka dibahagikan dengan orang lain mengikut pembahagian tertentu. Maksudnya, waris yang mendapat harta pusaka melalui ashabah bil ghaib ini adalah mengikut susunan dan jika ianya bersama, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai
bahagian 2 orang anak perempuan. Sebagai contohnya, sekiranya pihak ataupun anak lelaki tersebut mendapat 2 bahagian, maksudnya anak perempuan akan mendapat 1 bahagian, iaitu separuh daripada bahagian anak lelaki, dengan syarat adanya persamaan di bawah ini. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Maksudnya, Allah memerintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Jadinya murid-murid, pembahagian bersama ini adalah mereka yang terdiri daripada anak perempuan dengan anak lelaki. Yang kedua, cucu perempuan dengan cucu lelaki. Yang ketiga, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Dan keempat ialah saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Jadi ini adalah merupakan gandingan mereka untuk mendapat pembahagian secara bersama ini. Ini adalah merupakan asabah bil ghaib. Baiklah murid-murid, jenis asabah yang ketiga ialah asabah ma'al ghair, iaitu yang bermaksud baki harta pusaka dibahagikan bersama-sama dengan orang lain. Waris yang terlibat dalam asabah ma'al ghair ini ialah saudara perempuan kandung. Yang kedua, saudara perempuan sebapa, berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi, mereka ini akan mendapat baki harta pusaka bersama-sama dengan orang lain. Jadi begitulah murid-murid. 3 jenis asabah ini, iaitu asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Jadi di sini terdapat 2 istilah yang mesti anda tahu dan faham, iaitu yang pertama, istilah ashabul furud. Yang kedua ialah istilah asabah dan jenis-jenis asabah. Baiklah murid-murid, ini adalah merupakan jadual yang disusun oleh Ustaz bagi memudahkan anda untuk memahami berkaitan dengan pembahagian harta pusaka kepada waris seperti bapa, ibu, suami, isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Manakala di sudut atas ini pula
ialah merupakan keadaan ataupun situasi yang mempengaruhi pembahagian harta pusaka tersebut, iaitu berapakah kadar pembahagian harta tersebut kepada waris-waris ini. Baiklah murid, yang pertama ialah pembahagian harta pusaka kepada bapa, iaitu apabila seorang anak meninggal dunia, maka bagi situasi yang pertama iaitu sekiranya anak tersebut tidak mempunyai anak, iaitu bapa tersebut tidak mempunyai cucu. Jadinya, bapa akan mendapat pembahagian harta pusaka secara asabah. Maksudnya, mendapat keseluruhan harta tersebut 100%. Seterusnya, situasi yang kedua ialah apabila seorang anak meninggal dunia dan mempunyai anak lelaki, maka si bapa akan mendapat pembahagian harta pusaka sebanyak 1/6 daripada keseluruhan harta pusaka tersebut. Seterusnya, situasi yang ketiga ialah apabila si mati iaitu anak mempunyai anak perempuan, maka si bapa akan mendapat 1/6 daripada keseluruhan harta pusaka tersebut. Dan selepas baki, setelah selesai pembahagian harta pusaka kepada mereka yang berhak, iaitu waris yang berhak mendapatkan harta pusaka tersebut, maka baki harta tersebut bapa bolehlah mengambilnya, iaitu yang dinamakan sebagai asabah, iaitu baki harta selepas dibahagikan kepada waris-waris tadi. Baiklah murid, seterusnya pembahagian harta pusaka kepada ibu, iaitu apabila seorang anak itu meninggal dunia. Bagi situasi yang pertama ialah sekiranya anak tersebut tidak mempunyai anak, iaitu ibu ini tidak mempunyai cucu. Jadinya, ibu tersebut akan mendapat sebanyak 1/3 daripada harta pusaka tersebut. Situasi yang kedua ialah sekiranya anak tersebut yang telah meninggal dunia mempunyai anak, maka si ibu akan mendapat jumlah 1/6 daripada harta pusaka tersebut. Seterusnya, situasi yang ketiga ialah apabila seorang anak meninggal dunia tetapi mempunyai bapa, iaitu suami kepada ibu, dan mempunyai suami ataupun isteri, iaitu sekiranya anak tersebut merupakan anak lelaki, maka ia mempunyai isteri. Sebaliknya, sekiranya anak tersebut merupakan seorang perempuan, maka ia mempunyai suami. Jadinya murid-murid, ibu bagi si mati iaitu anak tadi akan mendapat 1/3 daripada baki,
iaitu setelah dibahagikan kepada waris yang berhak mendapatnya. Baiklah, murid, seterusnya bagi golongan suami, iaitu apabila isterinya meninggal dunia. Bagi situasi yang pertama, sekiranya mereka tidak mempunyai anak, maka suami akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka tersebut. Manakala sekiranya mereka mempunyai anak, maka suami akan mendapat 1/4 daripada harta pusaka tersebut. Seterusnya, murid-murid, pembagian harta pusaka kepada isteri. Sekiranya suami meninggal dunia, maka si isteri akan mendapat harta pusaka sebanyak 1/4 sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Sebaliknya, sekiranya isteri ataupun si mati tadi mempunyai anak, maka isteri akan mendapat 1/8 daripada harta pusaka tersebut. Seterusnya, anak lelaki. Bagi anak lelaki, hanya satu keadaan sahaja, iaitu sekiranya anak lelaki tersebut tunggal, iaitu seorang sahaja anak lelaki, apabila berlakunya kematian waris ataupun kematian pewaris, maka anak lelaki tersebut berhak mendapatkan semua harta, ataupun anak lelaki tersebut mendapat asabah bin nafsi, iaitu seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik anak lelaki. Baiklah, murid-murid, yang terakhir ialah anak perempuan, iaitu terbagi kepada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ialah sekiranya anak perempuan itu, iaitu apabila kematian sama ada ayah ataupun ibunya, sekiranya anak perempuan itu mempunyai anak lelaki, maka pembahagian harta pusaka ialah melalui asabah bil ghaib, iaitu adanya pembahagian harta pusaka disebabkan adanya waris lelaki, iaitu anak lelaki. Seterusnya, sekiranya anak perempuan, iaitu anak kepada si mati itu mempunyai 2 atau lebih anak perempuan. Maksudnya, anak perempuan ini mempunyai adik-beradik perempuan yang lain, maka ianya akan mendapat 2/3 setiap adik-beradik perempuan itu. Seterusnya, yang terakhir ialah sekiranya si mati meninggalkan seorang sahaja anak perempuan, iaitu anak perempuan yang tunggal, maka anak perempuan tersebut akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi begitulah, murid-murid, penerangan ringkas berkaitan dengan pembahagian harta pusaka kepada waris yang berhak mendapatkannya. Jadi semoga anda dapat memahami
secara asasnya berkaitan dengan faraid ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.